Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Prihatin. Selamat datang kepada menonton ke Facebook rasmi Jabatan Penerangan Negeri Perak, Penerangan Perak Page. Dan pada hari ini kita menampilkan tetamu jemputan kita, Dr. Ahmad Firdaus Muhammad Haris, Pegawai Perubatan dari Cawangan Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit, Jabatan Kesihatan Negeri Perak. Di negara kita, kebanyakan vaksin yang digunakan ialah Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Apakah perbezaan vaksin-vaksin yang sedia ada sekarang dan tahap keberkesanannya? Asas pada vaksin itu adalah ia adalah antigen atau sesuatu yang kita perkenalkan kepada badan kita untuk badan kita hasilkan immune response, untuk badan kita hasilkan antibody. Jadi yang unnatural dia ataupun yang sintetiknya adalah apa yang kita perkenalkan, iaitu rupa bentuk sama ada bakteria ataupun virus kepada badan kita, manakala reaksi ataupun antibody itu dihasilkan secara semula jadi. Jadi saintis-saintis ni perlu memikirkan apakah kaedah untuk kita sampaikan maklumat virus tersebut. Genetic code tu macam mana kita nak sampaikan. Jadi sekarang kalau kita fokuskan kepada tiga tadi, Pfizer menggunakan kaedah mRNA. mRNA, kena ingat mRNA tidak mengganggu DNA. DNA dan mRNA adalah perkara yang berbeza. Walaupun dia M huruf kecil, tapi kalau balik kita nak besarkan supaya orang faham, ia adalah messenger RNA. Ia memberikan maklumat tentang virus SARS-CoV-2 tu kepada badan manusia. Dia hanyalah Dikira langsung tak akan ganggu kita punya DNA, doktor? Dia tak ganggu DNA. Dia tak masuk pun. Kalau kita tengok DNA tu, dia ada ribosom ni apa semua, dia sampai kat luar saja. Dia bagi postman, dia macam JNT kan, dia baling lah, tu dia belah. Tapi dalam mRNA tu dia tak belah lah, dia akan dinyah aktifkan. Dia akan dinyah protein dan akan keluar. Dia tak akan stay macam orang cakap Panadol tu akan stay dalam badan sampai 20 tahun ke apa ke, itu adalah mitos. Ini juga adalah mitos, dia akan hilang sekali. Okey, kedua adalah vaksin Sinovac ataupun kita panggil Coronavac. Coronavac tu menggunakan kaedah yang kita panggil old school. Seperti vaksin-vaksin sebelum ni di mana vaksin atau virus dinyah aktifkan. So virus itu akan dimatikan, ia tidak mendatangkan mudarat, ia tidak menjadikan seorang itu terjangkit, dan bentuk tu, struktur tu akan sama dan kita akan perkenalkan kepada badan kita. Itu adalah untuk Coronavac. Untuk AstraZeneca, Covishield, kita menggunakan kaedah viral vector, di mana vektor adalah maksudnya kita ada tumpang. Kita tumpang virus lain yang tidak mendatangkan mudarat kepada manusia untuk sampaikan maklumat genetik itu kepada antibody kita. So saya nak tahulah kan macam mana dari struktur perubatan dan juga penyelidikan yang memastikan penyelidikan untuk AstraZeneca, Sinovac, Pfizer dan vaksin-vaksin ini betul-betul menjalani penyelidikan yang selamat untuk kami Dewan Belia ini memberitahu kepada belia-belia lain untuk you have to take this vaccine. Kalau dulu kalau kita buat kajian kan, kena type, kena print, lepas tu hantar pos laju sampai sebulan baru sampai ke Amerika apa semua. Tapi sekarang ni macam magic juga kan, face to face boleh terus sampai. Sama juga macam maklumat pada bulan Januari 2020, SARS-CoV-2 punya genetic makeup tu terus disebarkan secara maya dalam satu portal kepada seluruh komuniti saintifik. Jadi maklumat itu tidak memerlukan masa sebulan, 2 bulan untuk orang sampai. Dan kajian tu boleh dibaca ataupun disimak secara real time. Pengalaman selepas saya ambil Sinovac, saya punya side effect tak ada sangat. Bukan tak ada sangat, memang tak ada langsung pada saya lah untuk antibody saya. Tetapi banding dengan kakak saya, macam kakak saya dia selang seminggu daripada saya terima vaksin. Klinik yang sama tapi dia dapat Pfizer. Saya nampak Pfizer ni, kakak saya dapat Pfizer ni, dia punya side effect tu first tu bukan cucuk tangan tak boleh angkat. Betul. Betul. Dosanya dah tak larat bangun. Saya cakap kuat betul Pfizer punya side effect kan. Tapi Sinovac, saya lepas cucuk Sinovac tu boleh drive pergi KL ni. Untuk beberapa negara individu, mereka revert back ataupun mereka berpandukan kepada senarai yang telah diluluskan oleh WHO, di mana ada 7 vaksin yang diluluskan ataupun dibenarkan untuk kegunaan, iaitu Moderna,
Pfizer, Johnson & Johnson, Oxford AstraZeneca, Sinopharm dan Sinovac. Dan ini juga yang diguna pakai oleh negara-negara Arab Saudi lah untuk menggunakan vaksin-vaksin ini. Jadi buat waktu ini apa yang kita berikan di negara kita sudah boleh diguna pakai untuk negara lain. Jadi tak perlu risau kalau nak ke umrah nanti apabila kesempadan negara telah dibuka, kerana ia telah dimasukkan dalam senarai WHO lah. Dan dalam waktu itu sebenarnya dalam kita menitik beratkan ke arah imuniti kelompok itu, kita banggalah ataupun kita boleh capai satu intipati di mana bila 80% kadar vaksinasi kepada golongan dewasa itu kita boleh orang kata ada menarik nafas lega. Tetapi saya percaya mungkin doktor pun boleh bersetuju dengan saya bahawa term imuniti kelompok itu sebenarnya sukar untuk dicapai sekiranya peak remaja kita tidak ada keberhasilan dan kejayaannya tersendiri. Sebab saya percaya dengan keberhasilan peak remaja, insya-Allah term imuniti kelompok tu boleh diguna pakai. Tapi buat masa sekarang tak boleh digunakan secara keseluruhan sebab baru 80% dewasa saja. Kita takkan capai zero COVID. There is no such thing in this world as zero COVID anymore. Tapi kita nak situasi di mana jika seorang itu kena COVID, dia makan Panadol, duduk rumah 2-3 hari, dia okey. Dia tak adalah sampai kena bantuan pernafasan oksigen, tak ada perlu sampai memerlukan ICU. Sekarang ini kita kena ingat bahawa walaupun kita ada COVID, kita masih ada kes serangan jantung memerlukan ICU. Kita ada kes kemalangan jalan raya memerlukan ICU. Kita ada kes kanser post operation dan sebagainya. Mereka memerlukan katil-katil yang sangat-sangat valuable tersebut. Jadi dia compete. Jadi apabila semuanya dah okey, semua dia dah tak ada masalah, tiada orang sampai kena bantuan pernafasan, kita punya burden kepada sistem kesihatan tu berkurang. Maksudnya semua vaksin yang dah ada di Malaysia ni masih lagi kita jalankan kajian. Jangan risau kepada rakan-rakan semua, terangkan kepada belia-belia yang lain bahawa sebenarnya farmasi di bahagian kesihatan memang kita jalankan kajian walaupun dah diberikan vaksin. Dan farmakovigilan ni berlangsung setiap hari. Maksudnya di tingkat kami akan memberikan laporan setiap hari kepada KKM lah. Segala kesampingan atau perkara-perkara yang berlaku di pusat pemberian vaksin masing-masing. Setiap satu langkah yang kita pakai bukan 100% efektif. Kita pakai face mask bukan 100% efektif. Kita buat penjarakan sosial bukan 100%. Kita buat bagi vaksin bukan 100%. Tapi jika kita susun semua ni bersama, ada kemungkinan lubang tu takkan sampai ke hujung. Saya macam banggalah dengan KKM ni. Walaupun orang cemus, orang tutup vaksin ke apa ke tetap bagi. Tetap tak tutup pun pusat vaksin kan. Tetap jalan lah untuk mencapai satu objektif yang imuniti kelompok. Kita banyak program-program outreach program. Saya bersama Kementerian Kesihatan, saya bersama PDRM, kita bersama di pejabat daerah dan semua agensi kerajaan termasuklah Jabatan Kependidikan, program outreach untuk memberi penjelasan berkaitan dengan vaksinasi, berkaitan dengan pendaftaran. Dan alhamdulillah sekarang ini kalau tak silap saya rekod kita di peringkat negeri Perak ini dah mencapai lebih kurang 87%. Masih ada lagi kod yang masih belum lagi mendaftar mungkin atas sebab-sebab tertentu. Dan isu vaksinasi ini saya harap dapat ditangani dan mereka semua akan dapat menerima ini sebagai satu ikhtiar yang perlu kita lakukan untuk semua rakyat di Malaysia ini supaya kita berada kembali dalam kehidupan normal walaupun kita berada dalam keadaan yang perlu mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Akhir kata daripada saya, terus jaga diri, jaga kebersihan dan bersama-sama kita memerangi COVID-19. InsyaAllah kita mampu menangani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.